Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan soalan 9, iaitu pendekatan dan impak pasca modernisme terhadap disiplin sejarah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Ikhwan Shah bin Dalwan dan ahli kumpulan saya Siti Nur Zulaika binti Membori, Nur Azura binti Kimlin atau Malik, dan Lorina binti Linus. Terima kasih kepada Ketua Ahli Kumpulan. Baiklah, sekarang beralih kepada pengenalan pasca modernisme. Namun begitu, di sini juga saya akan mengulas sedikit mengenai modernisme. Modernisme merupakan suatu perkara pada masa kini atau baru yang berhubungan dengan waktu yang berlalu atau waktu kini. Manakala pasca modernisme pula adalah satu maksud atau fahaman yang lebih bersifat anti agama atau anti Tuhan, kerana pengertian ini merupakan fahaman baru bagi fahaman sekularisme barat moden. Baiklah, sekarang beralih kepada sejarah modernisme. Sejarah modernisme hanya wujud pada abad ke-17. Sebelum abad ke-17, masyarakat pada masa itu hanya berpegang kepada kitab agama atau kitab suci sebagai pegangan atau panduan hidup. Dan setiap perkara yang berlaku di sekitar masyarakat pada masa itu sering dikaitkan dengan unsur keagamaan dan spiritual. Manakala unsur-unsur seperti rasionalisme, empirikal dan kajian saintifik tidak diguna pakai ataupun belum wujud pada zaman itu, kerana masyarakat pada masa itu hanya memfokuskan kepada ajaran-ajaran agama pada masa itu. Baiklah, pada abad ke-17 pula secara modernisme telah bermula, di mana konsep kebebasan beragama telah diperkenalkan, di mana konsep ini membolehkan seseorang itu sama ada mahu mengikuti atau tidak mengikuti ajaran sesuatu agama tersebut. Dan konsep ini juga telah menyebabkan muncul satu istilah yang dipanggil modernisme. Seterusnya pada abad ke-18 berlaku perubahan radikal dalam revolusi nilai politik, ekonomi, sosial dan keagamaan, kerana pada masa itu masyarakat mempunyai keupayaan untuk mengurus sesuatu perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Dan ini menunjukkan bahawa masyarakat pada masa lalu yang lebih menekankan ataupun lebih mengaitkan semua perkara yang berlaku di sekitar mereka dengan hal-hal keagamaan dan spiritual dalam menukar pemikiran mereka kepada pemikiran individu itu sendiri dalam mengurus dan mentadbir sesuatu perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Dan pada abad ke-18 ini juga merupakan zaman kesedaran di mana wujudnya satu ideologi yang dipanggil sekularisme. Ideologi ini merupakan satu pembebasan kepada manusia atau masyarakat untuk membebaskan mereka daripada gonggongan agama ataupun spiritual. Dan ideologi ini juga telah membimbangkan setengah ahli agama kerana ia merupakan satu proses ataupun merupakan satu ideologi yang boleh menghapus hal-hal keagamaan dan juga kepercayaan. Namun begitu, walaupun masyarakat pada masa itu mula tidak mengamalkan hal-hal keagamaan ataupun spiritual, mereka telah menggantikan
pegangan baru dengan mewujudkan beberapa konsep, yaitu kewujudan ideologi, empirical, fikiran yang logik dan rasional. Dan melalui konsep ini juga kita boleh melihat bahwa masyarakat mampu menukar pola fikiran mereka agar lebih berfikiran terbuka dan bebas untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai sesuatu perkara tanpa terikat dengan hal-hal keagamaan. Dan di sinilah mula timbulnya pasca modernisme. Baiklah, sekarang beralih kepada sejarah pasca modernisme. Modernisme mula tercetus disebabkan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Namun, cetusan pasca modernisme ini menyebabkan setengah golongan yang ada pada masa itu merasakan fahaman modernisme ini telah memburukkan keadaan, dan hal ini menimbulkan perasaan tidak puas hati. Ini disebabkan pada masa itu konsep modernisme yang diwujudkan membolehkan manusia bebas untuk memberikan buah fikiran, bebas untuk melakukan tindakan berdasarkan tindakan yang rasional dan fikiran yang logik. Tetapi akhirnya fahaman modernisme ini telah bertukar kepada fahaman untuk menindas masyarakat, terutamanya masyarakat sejagat. Contohnya yang boleh kita lihat kewujudan ideologi imperialisme atau penjajahan menyebabkan berlaku peperangan antara beberapa buah negara, di mana peperangan tersebut telah memberi kesan kepada banyak negara, termasuklah negara kita Malaysia. Ini disebabkan ideologi ini untuk meluaskan pengaruh sekaligus meluaskan tanah jajahan. Oleh itu, era pasca modernisme ini juga bukan sahaja melibatkan masyarakat tempatan, tetapi melibatkan masyarakat sejagat dan sekaligus melibatkan sejarah sesebuah negara. Baiklah, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk membentang topik yang seterusnya. Seterusnya ialah pemikir-pemikir pasca modernisme, iaitu Jean Baudrillard, Michael Frankl dan Ulrich Beck. Menurut Jean Baudrillard, beliau mempercayai media elektronik akan memusnahkan hubungan manusia melalui dengan latar belakang sejarah mereka dan membina keadaan yang huru-hara serta kekosongan. Walaupun mempunyai latar belakang, beliau mengakui bahawa teorem Maxim telah diterbalikkan, di mana kuasa ekonomi yang membentuk masyarakat, tetapi dalam era pasca modernisme, kehidupan masyarakat yang mempengaruhi ekonomi yang kemudian berkuasa membentuk simbol dan imej. Melalui era dominasi dia, Baudrillard mengatakan juga bahawa makna dicipta oleh aliran imej, seperti dalam sebuah rancangan televisyen yang menggunakan imej untuk mencetus makna. Bahkan di dalam kehidupan sosial manusia dan pribadi manusia juga adalah bergantung kepada imej yang dipancarkan di media. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa persekaran mereka adalah sesuatu yang dicipta. Menurut Jean Baudrillard juga, manusia bergerak balas kepada imej, iaitu imej yang diciptakan itu dan ditayangkan daripada manusia yang sebenar.
atau tempat yang sebenar. Bahkan, manusia yang sebenar tidak wujud secara langsung tetapi sebenarnya wujud dalam media itu sendiri. Jika disimpulkan melalui fahaman Jane Baldrige ini, beliau mengatakan bahawa media ini telah mempengaruhi pikiran dan tingkah laku manusia dan pengalaman. Beliau mengatakan ini sebagai keadaan dissolution of life into TV. Seterusnya, fahaman Michael Funkel pula. Beliau mengatakan bahawa organisasi keluarga semakin luntur dan diganti oleh organisasi moden seperti penjara, sekolah dan hospital yang memainkan peranan untuk mengawal masyarakat. Kebebasan individu yang muncul dalam era moden harus mempunyai disiplin. Selain itu, Michael Funkel juga mengatakan bahawa kuasa dan kawanan berkait dengan wacana, sementara wacana pula merupakan cara bercakap dan berfikir yang berkait dengan andaian manusia ke atas sesuatu perkara. Menurut Michael Funkel juga, beliau menjelaskan bahawa wacana perubatan disokong dan digemburkan oleh rangkaian doktor. Oleh itu, kuasa didapati dan wacana yang kemudiannya membentuk sikap ke atas fenomena. Beliau juga menyebut bahawa kuasa amat berkait dengan pengetahuan dan teknologi. Seterusnya, Ulrich Beck. Melalui fahaman beliau menyatakan bahawa manusia hidup dalam era moderniti yang kedua, di mana institusi moden semakin global serta kehidupan seharian tidak lagi berlandaskan tradisi dan adat. Boleh dikatakan bahawa tradisi dan adat itu semakin dilupakan. Bahkan, masyarakat industri diganti dengan masyarakat berisiko dan penuh dengan ketidakpastian kerana tidak mempunyai pola yang tegas dan keadaan masyarakat yang kacau bilau. Seterusnya, beliau juga mengatakan bahawa risiko menjadi tinggi dalam kehidupan pasca modernisme kerana penemuan sains dan teknologi yang mengubah kehidupan manusia. Sungguh pun sains memberi faedah kepada manusia, namun ianya juga memberi risiko dalam hidup manusia. Selain itu, Ulrich Beck juga menyatakan bahawa risiko dan hubungan gender mempunyai ketidakpastian, di mana dahulu manusia tidak memerlukan cinta untuk berkahwin, dan dalam era pasca modernisme, individu tersebut berubah dalam kehidupan dari tidak berkahwin kepada berkahwin. Bahkan kini dalam masyarakat barat, pasangan bersedudukan tanpa berkahwin dan tahap penceraian juga tinggi. Oleh itu, mereka yang ingin berkahwin hendaklah mengambil risiko. Seterusnya saya akan membentangkan pendekatan pasca modernisme terhadap disiplin sejarah. Pendekatan pasca modernisme yang pertama adalah pendekatan dalam ekonomi. Terdapat 3 amalan ekonomi dalam pasca modernisme, iaitu perindustrian, pemasaran dan pengurusan. Dalam perindustrian, dunia pada masa kini telah memasuki zaman pasca industri, iaitu satu tahap yang lebih canggih dan sekaligus meninggalkan kemajuan zaman industri modernisme. Yang mana zaman pasca modernisme menggunakan mesin yang lebih canggih dan proses kerja yang lebih efisien. Dalam pengurusan, hasil kemajuan sains dan teknologi telah mengubah status dan fungsi pengurusan. Pasca modernisme membangunkan idea-idea bahawa dunia tidak boleh diramalkan dan ditafsirkan secara tepat. Dari segi pemasaran pula, media merupakan elemen utama dalam mempromosikan komoditi kepada pengguna. Oleh itu, 3 amalan tersebut sangat penting dan berkait rapat di antara satu sama lain dalam membangunkan ekonomi. Seterusnya, pendekatan dalam sosial. Media massa mewujudkan kebudayaan popular konsumtif, iaitu budaya popular yang dibentuk oleh media massa. Media massa mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya masyarakat. Contohnya melalui radio, televisyen, internet dan DVD. Manusia memilih media massa sebagai pilihan kebudayaan dan gaya hidup. Media massa menciptakan dunia maya berbeza dari imej sebenar, menyebabkan manusia keliru di antara realiti dan hyperreality.
Ini menyebabkan kesalahpahaman daripada kehidupan maya. Pasca modernisme menafikan tentang kewujudan prinsip-prinsip dan undang-undang yang telah ditegakkan pada zaman modernisme. Dalam masa yang sama, kewujudan media massa adalah untuk kepentingan kapitalis untuk memasarkan komoditi dan membuat keuntungan untuk mereka. Seterusnya, pendekatan dalam agama. Pasca modernisme menganggap bahawa semua agama adalah sah dan berhak mendapat pengiktirafan yang sama. Sebagai contoh, wujudnya golongan-golongan feminis dan homoseksual yang memperjuangkan pengiktirafan kewujudan hak asasi manusia kepada umum. Seterusnya, zaman pasca modernisme menganggap bahawa tidak ada agama yang mutlak dengan lahirnya konsep agama era baru. Hal ini bermaksud semua manusia bebas mempelajari semua agama dan kepercayaan bergantung pada pandangan seseorang, sama ada dia memihak kepada yang betul atau salah. Dalam pendekatan ilmu pengetahuan pula, pasca modernisme menganggap bahawa ilmu bukan datang daripada Tuhan tetapi daripada pemikiran manusia itu sendiri. Berdasarkan pendekatan yang dibuat oleh Michael Foucault, iaitu genealogi, yang menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan kuasa dan menyatakan bahawa apa sahaja yang berlaku pada masa kini dan apa sahaja fenomena yang berlaku sebenarnya berkaitan dengan apa yang berlaku pada masa lalu. Selain itu juga beliau turut menyatakan bahawa segala pengetahuan tidak bersifat mutlak. Konsep yang sedia ada perlu dipertikaikan dan dipersoalkan kebenaran dan kesahihannya. Pasca modernisme juga mempunyai kebebasan berfikir bagi setiap individu agar tidak tertumpu kepada satu kepercayaan sahaja. Hal ini telah mendorong manusia untuk lebih berfikir secara rasional dan tidak mudah percaya kepada sesuatu perkara. Seterusnya ialah impak pasca modernisme terhadap disiplin sejarah. Yang pertama, kehidupan manusia kehilangan disorientasi. Disorientasi ini merupakan suatu keadaan yang mengelirukan. Perkembangan teknologi serta sains menimbulkan disorientasi moral agama dengan runtuhnya martabat manusia. Ianya menolak rukun iman dan rukun Islam. Sebagai contoh, menentang nilai-nilai rohani, menolak ibadat seperti sembahyang dan puasa. Ianya juga menolak sistem hukum agama dalam bentuk syariat seperti Islam yang terdapat golongan manusia tersesat tanpa panduan syariat sebagai penyelamat. Yang kedua pula ialah ketimpangan sosial yang kian parah. Berlaku penindasan golongan yang kuat ke atas golongan yang lemah. Timbang tara kehidupan moral masyarakat barat hanya berdasarkan akal dan nafsu semata-mata, menyebabkan muncul kebebasan individu dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, menjalinkan hubungan sejenis dan transgender. Yang ketiga pula ialah tradisi dan adat semakin terabaikan. Institusi moden semakin global serta kehidupan seharian tidak lagi berlandaskan tradisi dan adat, menyebabkan di mana masyarakat industri diganti dengan masyarakat berisiko yang penuh dengan ketidakpastian kerana tidak mempunyai pola yang tegas dan masyarakat yang semakin kacau. Keadaan ini akan memusnahkan hubungan manusia dengan latar belakang sejarah mereka dan membina keadaan yang semakin huru-hara. Yang keempat ialah perkembangan sastra Melayu. Kesusastraan Melayu mengalami perubahan dan pembaharuan, menyebabkan cara pengarang mengungkapkan teks semakin berubah. Keadaan ini dapat dilihat sekitar tahun 1950-an, di mana pengarang mengungkapkan teks dengan menyentuh pembangunan negara. Kemudian pada tahun 1980-an pula, pengarang mengungkapkan teks lebih kepada dunia intelektualisme.
Penerimaan atau kehadiran teori baharu yang disesuaikan dengan teks baharu ataupun dalam erti kata lain iaitu teks pasca-modernisme antaranya ialah resepsi, psikoanalisis, semiotik dan sebahagiannya telah hadir dalam sastra di Malaysia. Keadaan ini menunjukkan bahawa perkembangan kesusastraan Melayu semakin berkembang dari masa ke semasa. Secara keseluruhannya, pasca modernisme ini telah mengakibatkan perubahan yang mana ianya telah mendorong kepada perubahan dalam kalangan masyarakat dalam peradaban manusia. Pasca modernisme ini juga adalah sebahagian daripada sejarah yang lahir daripada zaman moden sebagai perkembangan budaya di dalam komuniti. Bahkan, ia merupakan satu kemunculan yang mengakibatkan perubahan terhadap budaya dan gaya hidup sosial baru sebagai pemikiran. Selain itu, pasca modernisme ini juga merupakan salah satu cara pemikiran baru tentang kehidupan manusia dan masyarakat hari ini, di mana ia merupakan suatu zaman yang penuh dengan panik, antaranya budaya yang panik, ideologi yang panik dan teori yang panik.